Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada kuliah malam ini, kuliah yang sepatutnya kita baca kitab Fathur Rabbani, iaitu kurnia Rabbani yang telah disampaikan oleh Sri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddas Sirrul Aziz di Masjid Qasim pada setiap Selasa lepas Isyak. Tapi memandangkan sekarang ini kita berada dalam bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baik sekali untuk kita mengenal apakah dia ciri-ciri daripada ajaran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita untuk dapat kita jadikan sebagai contoh tauladan untuk kita mengikutinya. Muslimin rahimakumullah. Banyak sunnah-sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita praktikkan. Maupun daripada solat, daripada puasa, daripada zikir, sedekah dan sebagainya. Tetapi ada satu sunnah juga yang di mana kadang-kadang kita terlupa pandang kepadanya. Bahkan tak kurang pentingnya dalam agama Islam kita. Iaitu tak lain dan tak bukan, iaitulah hak jiran kita. Perkara ini telah disebutkan dalam beberapa potongan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun memesan kepada kita mengenai kepentingan jiran itu untuk kita berbuat baik dan berakhlak mulia berserta tolong menolong, bantu membantu. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara telah menyebutkan tentang perkara jiran ini, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sawarithuhu. Artinya iaitu sentiasa Jibril, malaikat Jibril berwasiat kepadaku mengenai perihalnya jiran. Banyak sekali Jibril mewasiatkan, memesan, mengingatkan sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisinya. Artinya sampai-sampai rasanya jiran itu ada hak pula dalam harta bendaku, harta pusakaku. Begitulah ibaratnya nak gambarkan bagaimana Islam menitik beratkan tentang jiran. Sampai-sampai disangka jiran itu seperti keluarganya yang boleh mewarisinya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah di dalam Islam. Jangan kita ambil ringan dengan perkara urusan dengan jiran. Maka dengan sebab itulah di sini sebelum kita nak berpindah ke satu rumah, nak kita cari rumah yang baik, yang bagus, hendaklah kita tengok juga pada jirannya. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam suatu riwayat, ajar qabla dar. Carilah jiran yang baik, qabla dar, sebelum cari rumah yang baik. Nak pindah rumah baik, tapi tengoklah jirannya, alamak jirannya susahlah, banyak bisinglah, kan? Jadi hidup tak tenang juga, walaupun rumah cantik. Tapi kalau rumahnya sederhana tapi jirannya baik, Masya Allah, rasa hatinya gembira kerana dapat jiran yang bertanggungjawab, tolong menolong, bantu membantu. Tapi jiran tu macam mana? Kitalah diri kita sendiri. Kitalah kena bentuk diri kita menjadi jiran yang baik. Kita jangan harap orang menjadi baik, tapi kita tak pandang diri kita untuk jadi baik. Kita mengharapkan kebaikan orang, tapi kita tak meletakkan diri kita untuk menjadi orang yang baik, memberi kebaikan pada orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man anfa'alin nas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana kalau sekiranya kita berjiran itu, hendaklah kita jaga jangan kita melakukan perkara yang menyakiti dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman.
demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Jadi sahabat pun pelik. Siapa ni? Siapa dia ya Rasulullah yang tak beriman? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iaitu orang yang di mana jirannya itu tidak selamat, tidak aman daripada kejahatannya. Kejahatan lidahnya, kejahatan kaki tangannya. Jadi di sini orang yang ada jiran tapi lidahnya itu selalu menyakiti jirannya. Dengan kata-kata, bergaduh, bertengkar. Atau dengan perbuatan dia. Dia letakkan pasu bunga di depan pintu rumah jiran dia. Meletakkan basikal dia di depan pintu lorong nak jiran dia masuk keluar susah. Dan menjadikan sebab jiran itu terasa tersempit. Terasa tak senang dengan orang tersebut. Jadi orang yang seperti ini. Yang di mana jirannya tak serasa aman dengan perbuatan dia, perangainya, kejahatannya. Maka orang ini Nabi kata, la yu'min, la yu'min. Tak beriman, tak beriman. Ustaz, dia orang Islam tu Ustaz. Dia solat, dia puasa. Walaupun dia salat puasa pada zahirnya, hakikatnya dia belum mencapai darjat iman yang sebenarnya. Sebab iman bukan hanya pada solat dan atas sembahyang. Iman ialah melengkapi hidup kita. Itulah the way of life, cara hidup. Jadi kita dalam hidup kita berjiran tetangga, maka janganlah kita hanya pentingkan diri kita sendiri. Kita jagalah. Aku ni kalau tak pasu bunga ni kat tepi ni, kat rumah jiran aku, marah dia nanti. Melainkan kalau kita dah tak ada tempat nak letak kat situ juga, kita minta izin dia dulu. Kalau dia izinkan, tapi kadang-kadang kalau dia izinkan pun dengan cara terpaksa pun tak boleh. Kita tengoklah pokoknya jangan sampai menyakiti jiran kita. Melanggar ataupun kita katakan menghalang lalu lalang dia, anak-anak dia nak keluar masuk menjadi susah dan sulit. Maka itu tak sepatutnya kita lakukan. Demikian juga lidah kita. Kadang-kadang kita bergaduh dengan dia, kita mengata dia, ni apa tu? Kita komplain sana, komplain sini. Jadi jiran rasa tertekan dengan perbuatan kita, perkataan kita. Ataupun kita bergaduh dengan anak isteri kita, asyik bising saja. Sampaikan jiran tu tak tenang. Apa ni rumah jiran sebelah ni asyik bergaduh saja. Nampak tuan-tuan? Jadi apa jawapan Nabi? La yu'min, tak beriman, tak beriman. Tak beriman orang yang jirannya tak merasa tenang daripada kejahatannya, yang tak merasa aman daripada kejahatannya. Allahu Akbar. Begitulah dalam suatu riwayat hadis Muslim pula, iaitu hadis yang sahih. Yang kalau tadi hadis yang kita sebutkan tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekaranglah hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga. Tak masuk syurga orang yang di mana jirannya tak merasa aman daripada kejahatannya. Masya Allah. Dia sembahyang, dia puasa, dia haji, tapi tak masuk syurga. Kerana dia tidak menyelamatkan dirinya daripada lidahnya, perbuatan dia kepada kejahatan kepada jirannya. Maknanya jiran dia rasa tertekan. Apa ni Pak Haji ni? Asyik bergaduh siang malam. Apa ni Pak Haji ni duk kata kita ni? Apa ni Pak Haji ni letak pasu bunga dia depan pintu rumah kita dekat tempat kita nak lalu lalang? Apa ni letak basikal dia dekat tepi sebelah rumah kita? Jadi ini semua menjadikan dia tak masuk syurga. Subhanallah. Habis Ustaz, dia orang beriman. Walaupun dia beriman, tapi kalau Nabi mengatakan dia tak masuk syurga, mungkin maksudnya ada dua. Dia itu di akhir sekali masuk syurga, ataupun dia itu tak dalam Islam di akhir umur. Na'udzubillah min zalik. Sebab orang yang mati tidak dalam Islam, walaupun masa hidupnya orang Islam, maka dia tak masuk syurga. Na'udzubillah, itulah mati kafir. Na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitulah Islam sungguh mengambil berat tentang kebajikan. Pertama, awas, jaga diri kita. Jangan kita menjadikan diri kita sebab untuk menyakiti jiran kita. Dan demikianlah Nabi SAW berpesan daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekali lagi. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wahai wanita-wanita muslimat, jangan menghina akan seseorang jiran akan jirannya.
Jadi walaupun dengan kerana seekor daripada seekor anak kambing ataupun kambing lah. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, iaitu kita dengan jiran kita. Khususnya Nabi sebutkan, wahai nisa, kenapa pula perempuan? Biasalah orang perempuan itulah yang duduk kat rumah banyak. Orang lelaki keluar bekerja. Jadi jarang orang lelaki itu berinteraksi dengan jiran dia. Pagi dia keluar kerja, petang baru balik. Kadang malam baru balik. Kadang tak jumpa pun jiran sebelah. Tapi yang ada kat rumah ialah isteri, wanita. Jadi wanita-wanita ni, maaflah, bila dah duduk ramai-ramai, dah ada mula cerita-cerita. Kau tahu jiran aku tu, dia pakai susuk tau. Kau tahu jiran aku tu, dia ada kereta besar dah. Mana dia dapat duit tu? Tak dia mencuri tak? Astaghfirullahalazim. Ini sifat orang-orang, maaflah, bukan kata perempuan lah. Lelaki bersamalah. Tapi kebanyakannya orang perempuan lah. Sebab tu dalam ayat Quran Allah SWT mengatakan, iaitu kepada orang perempuan ya, wala nisa'un binisa'in. Jangan orang perempuan itu menghina, mengkritik, mengata, mengumpat orang perempuan yang lain. Asa ayyakunahunna khairum minhun. Mungkin orang perempuan yang dihina tu, yang dikata, yang dikritik tu lebih baik daripada yang mengkritik. Memang tak mustahil. Ya, orang perempuan yang mengkritik ni, kalau nak kirakan dosa, memang dah banyak dosa lah. Pasal dah mengumpat, dah mengata, dah mencerita hal orang. Jadi di sini muslimin dan muslim rahimakumullah, pokoknya di sini Nabi memberikan pesanan. Setelah Nabi membuatkan pesanan secara umum lelaki dan perempuan, jangan sampai kita menyakiti jiran kerana orangnya seperti itu tidak akan masuk syurga. Nah, di sini Nabi memberikan pesanan yang khusus kepada wanita-wanita muslimat. Sebab wanita muslimat ni lebih terdedah kepada lidah yang tak bertulang. Lidah yang senang mengata dan mencerita hal orang. Sebab tu satu masa seorang wali Allah, dia nampak syaitan sedang memikul dosa. Hai syaitan, ke mana kau nak pergi bawa pikulan dosa-dosa tu? Aku nak pergi ke kumpulan wanita yang sedang duduk di sana. Kenapa? Nak bawa dosa, mengumpat, cerita hal orang. Inilah dia kebiasaan. Tapi bukan kebiasaan sekarang. Sekarang ini bukan kata nak tunggu duduk berkumpul. Dengan handphone saja dia sudah boleh buat mengumpat. Sekali dia hantar pada satu grup 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang. Sekejap aja sampai dah dia punya umpatan cerita orang-orang yang dia nak komen, dia nak kritik dan sebagainya. Awaslah tuan-tuan dan puan-puannya. Alat moden kita ini ada baiknya dan ada juga bahayanya. Kalau salah guna, dia akan mencepatkan kita mendapatkan dosa yang banyak. Na'udzubillah min zalik. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Sesiapa yang beriman pada Allah dan akan hari akhirat, jangan dia menyakiti akan jirannya. Jadi Nabi SAW menyebutkan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Kerana kalau orang tu beriman kepada Allah, pasti dia akan patuh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan kalaulah dia itu beriman pada hari akhirat, yang dia tahu bahawa hari akhirat ialah hari pembalasan dan bukan hari yang mudah, hari yang amat dahsyat dan sangat ditakuti. Kalaulah sekira pada hari itu nak ditimbangkan dosa yang banyak dengan kerana dia mengumpat, mengata dan menyakiti jirannya, kalau sudah tahu itu, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia muliakan jirannya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ada dua perkara. Perkara pertama, sifat orang beriman, bahawa dia beriman pada Allah dan hari akhirat dan dia jaga akan adab akhlak dia dan juga perbuatan dia. Perkara kedua, di antara tanda orang iman yang sebenarnya beriman pada Allah dan hari akhirat, bahawa dia muliakan jirannya. Hatta kalau jiran dia itu bukan orang Islam. Di sini Nabi SAW tak sebut jiran yang Islam. Nabi hanya sebut jiran saja. Jadi termasuklah jiran yang bukan Islam. Abu Ustaz, jiran yang bukan Islam ni kenapa kita nak hormat dia? Kenapa kita nak buat baik dengan dia? Jawapannya, inilah Islam, keindahan Islam. Kita buat baik kepada semua manusia. Hatta kepada haiwan pun. Kalau orang yang tak Islam, hatta kepada orang yang tak Islam pun. Siapa tahu dengan akhlak kita yang baik, berbudi bahasa, jiran kita tertarik. Baiknya jiran kita dia orang Islam,
Tapi dengan kita, dia tak ada berbeza-beza. Dia memberi kita apa yang kita perlukan, dan dia memberi apa masakan dia, dan dia memberi pertolongan bila kita perlu. Subhanallah. Jiran ni memainkan peranan lebih penting daripada saudara-saudara kita yang jauh. Tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita di tengah malam kita sakit, siapakah orang yang paling dekat untuk kita minta tolong? Jiran kita. Kita ada keluarga, betul. Keluarga kita duduk di Jurong, kita ada di Pasir Ris. Keluarga kita duduk di Ulen, kita ada di Clementi. Semuanya tempat berjauh-jauhan. Nak makan masa lama, setengah jam, 40 minit, nak tunggu kedatangan mereka. Tapi dah kita emergency. Kita minta tolong jiran, tolong. Ada suami saya sakit. Kita perlu hantar ke hospital, minta tolong, minta bantuan. Subhanallah. Jiran ini memainkan peranan lebih penting daripada saudara kita sendiri. Kalaulah keadaan rumah saudara kita tu jauh. Jadi sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan kita pandang kecil dengan urusan jiran ini. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan sangat baik sekali kalau ada kelebihan daripada diri kita, keluarga kita, makan minum kita atau sebagainya, kita boleh beri pada jiran kita. Yalah, kalau dia tu rasanya agak begitu tak senang dengan masakan kita, orang Islam, dia bukan Islam, baik kita bagi yang lain. Selain pada makanan, mungkin kita bagi coklat-coklat pada hari keramaian dia. Oh Ustaz, hari keramaian dia tu bukan Islam. Tak apa. Itu bukan makna kita memuliakan keramaian dia, tapi kita memuliakan jiran kita. Hanya sempena saja dengan hari keramaian dia. Maka dengan itu, kita baru mengadakan hubungan yang baik dengan jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Mekah. Kita tanya balik, berapa ramaikah orang Islam dari kota Mekah pada saat Nabi pertama mendapat wahyu? Tak ada orang Islam. Yang ada hanya diri dia, isterinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan hamba abdinya yang bekas hamba abdi Zaid bin Harith, dan begitulah yang Sayyidina Ali yang duduk serumah dengan Nabi SAW. Yang lain semua jirannya itu bukan orang Islam. Tapi Nabi SAW mempunyai sifat akhlak yang mulia. Sehingga Nabi SAW dikenali oleh seluruh kota Mekah Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Baik akhlaknya, tak pernah bercakap bohong. Dan begitulah kemuliaan budi pekerti Nabi SAW menjadi sebab yang utama menarik mereka orang kafir Mekah untuk memeluk agama Islam. Bukan Nabi datang dengan pedang masuk agama Islam, tapi Nabi datang dengan akhlak baginda Nabi yang mulia. Itulah Allah Ta'ala puji pada Nabi kita SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau ya Muhammad di atas akhlak yang mulia. Begitulah Nabi SAW telah memesan kepada kita, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman pada Allah dari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakapnya baik atau dia diam. Kita nak cakap sesuatu pada jiran kita, alamak ni kalau aku cakap ni tersinggung perasaan dia. Dah jangan kita cakap. Kita diam. Sebab nanti aku cakap nanti dia terasa hati. Kalau sekiranya kita bercakap tu, kita fikir dulu, ini cakap ni baik, boleh, tak apa. Kita cakap dengan dia. Jadi dengan itu, kita menjaga perhubungan walaupun dia bukan orang Islam. Apalagi kalau dia orang Islam. Terlebih-lebih lagi kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Sebab mereka ada dua hak. Hak pertama ialah dia jiran. Hak kedua ialah saudara Muslim. Itu kalau dia itu seorang Muslim. Kalau tidak, tetap dia adalah hak jiran yang wajib kita penuhi sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Kita berbuat baik pada orang bukan kerana dia itu Muslim. Kita lihat orang-orang yang Islam kita yang terkena dengan musibah. Sewaktu gempa bumi atau tsunami di Aceh sebagainya. Yang datang tolong bukannya orang Islam semata-mata. Bahkan orang yang bukan Islam. Pada Amerika, pada Eropah, pada Jepun. Mereka tahu tak orang Aceh itu orang Islam? Ya, mereka tahu. Tapi kenapa mereka berikan bantuan? Atas dasar kemanusiaan. Itulah dia sifat Islam atas dasar kemanusiaan. Kita sesama manusia, kita semua Bani Adam. Semua mereka yang kita semua sebenarnya ada dua perhubungan. Perhubungan manusia
dan perhubungan keluarga. Ustaz, mereka bukan keluarga kita. Jangan lupa, datuk nenek kita semua satu. Nabi Adam dan Siti Hawa. Daripada Adam dan Hawa lah keluar kita semua. Dan kita semua ada perhubungan kemanusiaan. Dan mereka juga adalah keluarga kemanusiaan. Jadi sebab tu sini tuan-tuan dan puan-puan, perintah Allah dan perintah Rasul, kita berbuat baik pada jiran kita. Buat jahat, jangan sama sekali. Buat perkara-perkara yang menyakiti rumah mereka itu, kita ganggu dengan kotoran-kotoran, jangan. Kalau boleh kita bersihkan. Kita je nak bersihkan Ustaz. Yang anak-anak dia tu habis kotor. Tak apa, tak ada menjadi masalah. Tak ada jadi beban. Lainlah kalau kita nak kena keluar duit 10,000 ke, nak kena kita angkat barang 10 kilogram ke, ini kita bukan sapu-sapu saja. Alhamdulillah, dengan kita berbuat baik, jiran kita nampak. Walaupun dia tak menghargai kita, tetapi Islam menghargainya. Dan pahala tetap dapat di sisi Allah Ta'ala. Sebab orang yang berbuat baik itu takkan disisirkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sayang kepada orang yang berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik hanya kepada orang Islam, bahkan kepada siapa pun makhluk Allah. Hatta kepada haiwan sekalipun. Jangan kita lupa bagaimana kisahnya seorang perempuan pelacur pada kaum Bani Israel, di mana dia waktu pulang daripada perbuatan dia yang tak baik itu, dalam perjalanan pulang, dia melalui satu perigi, dia pun kehausan, dia ambil kain dia, diikatkan kasut dia turunkan ke perigi untuk tak ambil airnya. Apabila dah ambil air, tiba-tiba bila nak minum, ada anjing kat sebelah dia. Anjing tu sedang kehausan. Dia pun kata, anjing ni haus seperti mana aku haus. Bagi dia minum. Kerana dia berbuat baik kepada anjing yang boleh kita kata najis lah, kotor, jijik. Tapi dia berbuat baik pada haiwan yang tersebut, satu daripada makhluk Allah. Maka Allah bagi dia hidayat dan akhirnya dia beramal soleh dan mati dan masuk syurga. Subhanallah. Jadi kita berbuat baik pada orang ni, tak kiralah agama apa. Bahkan kalau lebih-lebih lagi, dia jiran kita pula. Dia adalah manusia. Dan dia adalah jiran kita. Sebab tu Nabi kata, la yu'min, la yu'min, la yu'min, tak beriman. Orang yang tidur dalam kekenyangan, sedang jirannya tidur dalam kelaparan. Jiran kita tak makan. Tapi kita buat McDonald's saja. Kita makan kenyang, anak isteri kita tidur, nyenyak. Jiran sebelah kita anaknya menangis, tak ada makanan. Kenapa tidak kita tengok, kenapa anak kau asyik nangis setiap malam? Kita tanyalah, ambil berat. Ustaz, nanti dia kata kita kepo pula. Alah, kepo ni kalau selalu ganggu dia. Tapi kalau kita tengok dia, anaknya menangis meraung tengah-tengah malam, mungkin ada hal. Mungkin nak dia bawa ke hospital, mungkin kita boleh bantu dia, tak ada kenderaan. Kita boleh bantu dia dengan kenderaan kita hantarkan. Masya Allah, ini akhlak-akhlak ini akan menjadi hati dia tu berubah. Ya Allah, aku punya kawan-kawan kafir, aku tak pernah tolong aku. Tapi jiran aku orang Islam ni cukup baik. Tolong aku. Aku tanpa aku minta pun dia tolong aku. Masya Allah. Tak mustahil. Dia akan berubah menjadi orang Islam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, keindahan Islam. Berbuat baik pada semua orang. Buat jahat, jangan sekali. Terlebih lagi orang yang ada hak kepada kita, iaitu jiran. Sebab tu Nabi dah pesan sini, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yuhsin jara'u, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Begitulah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan sebahagian daripada Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, kalau kau masak masakan, maka kau lebihkan lauknya." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar." Begitulah kepada sahabatnya, "Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak lauk, lebihkan airnya supaya engkau boleh berikan kepada jiran kau. Maknanya kita masak tu lebih sikit. Jiran tuan-tuan, bila kita masak, bau ni tak ada tembok boleh halang. Dia akan lari, bau ditiup angin. Jiran sebelah akan cium bau. Sedapnya jiran aku ni masak lauk apa ya? Teringin dia. Makanan yang ada teringin oleh saudara kita yang lain sedangkan kita makan sedap, hilang berkatnya. Hilang berkat. Ya.
Sebab tu kita ni kalau makan di kedai, memanglah makan kedai ni sekarang senang saja nak masak-masak leceh. Tapi kalau makanan tu dipandang oleh orang yang fakir, teringin nak makan tapi tak ada duit nak beli, maka makanan itu hilang berkatnya. Begitulah dia tuan-tuan. Bila kita masak, jiran kita berbau sedap, nak beli, nak makan macam mana kita masak, tapi dia tak mampu, maka kita makanan kita hilang berkatnya. Habis apa Ustaz nak buat Ustaz? Kita masak lebih sikit. Masak lebih sikit semangkuk, kita bagi jiran kita. Semangkuk pun cukup lah. Alhamdulillah, adat kita pada bulan Ramadan cukup baik sekali. Apa kita masak, kita bagi jiran kita sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi pada bulan Ramadan saja. Agaknya pada bulan Ramadan kita masak, bulan Ramadan lain kita tak masak. Tapi andai kata kalau kita masak, apalagi kalau kita ada kenduri, kita ada buat maulid, kita ada buat doa selamat, ada makanan lebih, kita bagi pada jiran kita. Kalau jiran kita tu orang yang Muslim. Kalau yang tak Muslim, mungkin mereka yang senang dengan makanan orang Islam, Alhamdulillah. Yang mungkin yang tak senang makan orang Islam, kita tak payahlah apa nak buat dah. Mereka pun macam tu. Tapi itulah kita beri kepada jiran kita. Sebab jiran itu merupakan hak, kewajipan untuk kita jaga perhubungan kita. Seperti mana kita menjaga hubungan keluarga kita, silaturahim kita, maka dengan jiran pun kita perlu menjaga akan hubungan kita. Nak kata silaturahim kalau dia orang Islam. Tapi kalau bukan orang Islam, hubungan kita dengan mereka. Kerana itu juga merupakan tuntutan Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Iaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Ya muslimin rahimakumullah. Begitulah Siti Aisyah pun Nabi pesan kalau masak lauk, lebih-lebih lagi Nabi suka makan lauk labu. Nabi suruh lebihkan airnya dan diberikan pada jiran tetangga yang ada dekat rumah. Begitu kalau masak-masak lauk daging korban sebagainya, diberikan. Kalau kita orang Islam, kita buat korban, adakah Ustaz boleh kita bagi daging korban sedikit pada jiran kita yang bukan Islam? Boleh. Sebab dia selagi tak nazar. Kalau nazar, ada setengah ulama kata, itu khas untuk orang fakir miskin Islam saja. Allahu'alam. Tapi itu masih dalam pembahasan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi?" Qal ila aqrabihima minka baban. Rawal Bukhari. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, aku ada 2 jiran." Macam kita, rumah kita ada jiran kanan, jiran kiri. Kepada siapakah nak paling aku berbuat baik? Mana dalam 2 jiran kanan dan kiri ini, siapa yang paling sekali patut aku berbuat baik? Nabi kata, iaitu jiran yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Jadi rumah kita ni pintu rumah sebelah kanan, pintu sebelah rumah kiri. Mana yang lebih dekat? Ni lebih dekat. Itulah kita berbuat baik kepada dia. Bukanlah yang lain tak berbuat baik. Tapi andai kata kita nak bagi satu mangkuk lauk. Satu mangkuk lauk ni nak bagi siapa ni? Bagi rumah yang terdekat. Ataupun rumah yang sangat susah, yang miskin. Itu kita berikan dia. Ya. Allahu Akbar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'inda Allah taala khairuhum li sahibi wa khairul jirani 'inda Allah taala khairuhum li jari. Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah orang yang sebaik-baiknya teman kepada saudaranya. Kita berteman, kita berkawan. Siapakah orang yang paling baik kawan di sisi Allah? Orang yang baik kepada saudara dia, kawan dia. Kita berkawan dengan manusia ini, kita jagalah akhlak kita. Kita jangan cakap perkara yang menyakitkan hati mereka. Pertama kita jumpa, Assalamualaikum. Kita ucapkan salam. Jangan pertama kita jumpa, gemuk engkau ni. Kurus engkau ni. Kau ni nak sakit ya? Apa ni cakap sakitkan hati orang ni? Orang dengar geram saja. Cakaplah baik-baik. Apa khabar awak? Nampak makin sihat lagi. Alhamdulillah makin handsome lagi. Orang tu gembiralah. Kita kalau mula nak cakap saja, kita dah cakap yang tak baik. Gemuk kau ni, kenapa ni gemuk ni? Kau ni dah kau ni sakit teruk sangat ketemu muka kau. Janganlah, kita jangan menyakitkan hati orang. Itulah dia, tuan-tuan, kita nak berhubungan orang ni, kita mulakan dengan perkataan yang baik. Sebab tu Nabi kata di sini, sebaik-baik orang sahabat ialah sahabatnya baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang baik pada jirannya. Kita semua berjiran. Tak ada siapa yang hidup seorang diri. Yang hidup seorang diri tu ia dalam hutan.
Dia dalam hutan pun ada jiran. Harimau singa. Alamak. Tak mau duduk harimau singa, ada lalat, ada nyamuk. Tapi pokoknya kita dengan manusia. Kita berjiran dengan manusia. Sebab baik jiran ialah orang yang baik pada jirannya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sedikit daripada kuliah kita pada malam ini mengenai akhlak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa contoh oleh baginda dengan beberapa potongan hadis yang telah kita sebut tadi supaya dapat kita hidupkan Maulid Rasul ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi telah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang hidupkan sunnah aku, maka dia adalah cinta kepadaku. Siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersama-sama aku dalam syurga. Jadi begitulah dia tuan-tuan, dalam kita merayakan Maulid Rasul ini, bukan sekadar kita merayakan, tapi kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah kita pada malam ini dapat mengembalikan hati jiwa kita untuk sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi SAW dan termasuklah di antara sunnah baginda memuliakan jiran kita dan mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam malam ini insya-Allah. Dan sampai situ saja tuan-tuan dan puan-puan untuk saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik semua itu adalah daripada Allah. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa tuan-tuan, pengajian kita pada malam ini merupakan daripada channel dakwanya Masjid Qasim, Changi, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dalam menyambut Maulid Rasul dengan kita berderma kepada tabung masjid kita dengan nombor akaun yang ada di depan kita. Mudah-mudahan menjadi amal kita di sisi Allah Ta'ala. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf apa-apa kelemahan kekurangan. Sama-sama kita akhir dengan baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.